Salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Cheong. So, hari ini kita akan bersua semula di dalam satu video yang cikgu akan kongsikan tentang satu graf yang sangat jarang keluar di dalam peperiksaan dan sepanjang sistem penggal diperkenalkan bermula tahun 2013 sehingga kekini. Soalan ini hanya pernah keluar satu kali. Seperti mana yang kamu dapat nampak di sini ni, dia sebenarnya keluar pada tahun STPM 2018, sesi ulangan. Masa tu dia gunakan perkataan pola perubahan peratusan. Ya. Masa tu dia keluar perkataan pola bergabung dengan perubahan peratusan. Jadi soalan ini cikgu kata dia ada sedikit kelainan ataupun keunikan berbanding dengan graf-graf garis dengan bar memesong yang pernah sudah cikgu sentuh dalam video-video sebelum ini. Sebab setahu kita kalau asal perkataan aliran ataupun pola ataupun kalau dia berdiri sendiri perubahan tanpa ada hadir perkataan perubahan peratusan, maka kita tahu soalan ini dia berkehendakkan graf garis. Mudah. Kecuali kalau dia ada jumlah, pola jumlah, okay, jumlah aliran, maka soalan tu dia akan jadi garis komponen. Tetapi untuk soalan ini, di mana dia hadir perkataan pola, kemudian serentak dengan perubahan peratusan. Selalunya perkataan perubahan peratusan atau kadar. Ya, dalam pengajian am kalau hadir perkataan kadar maksudnya peratus. Kalau kadar peratusan keluar di dalam soalan, selalunya dia menggambarkan bar memesong. Untuk soalan ini dia hadir serentak. Ada perkataan pola, ada perkataan perubahan peratusan. Jadi calon akan jadi bingung. Di mana sama ada dia perlu lukis graf garis mudah ataupun graf bar memesong. Jadi hari ini cikgu akan ajar kamu satu-satunya graf yang pernah satu kali sahaja keluar di dalam peperiksaan sepanjang sistem penggal diperkenalkan. Pola perubahan peratusan apabila soalan ini keluar. Okey, sama juga dengan soalan yang cikgu akan bawa kamu lihat hari ini, aliran perubahan peratusan, ya. Nampak perkataan aliran cikgu gantikan dengan istilah pola. Perubahan peratusan masih lagi kekal. Mungkin di dalam peperiksaan dia akan gunakan selain daripada perubahan peratusan, di sini mungkin dia kata kadar, ya, kadar peratusan. So masih lagi sama. Jadi soalan ini sebenarnya dia berkehendakan apa? So soalan ini kita perlu persembahkan dia dalam graf garis memesong. Okey. Sebelum itu cikgu bawa kamu lihat persediaan jadualnya dahulu. So graf garis memesong ini sebenarnya dia adalah terjemahan daripada bar memesong. Kalau bar memesong kita lukis dia dalam bentuk bar. Tetapi untuk soalan ini sebab dia ada perkataan aliran pola di depan, jadi kita perlu persembahkan dia dalam bentuk garis. Tetapi dia dilukis menggunakan perubahan peratus. Cuma disampaikan dalam bentuk garis sahaja. Okey, harap jelas di sini ya. Okey, ini adalah persediaan jadual yang telah cikgu sediakan lebih awal. So kita nampak di sini, ini adalah skema untuk latihan tadi. Tajuk aliran perubahan peratusan. So kalau selepas ini calon nampak perkataan adanya hadirnya aliran ataupun pola, ini perkataan cikgu ulang kaji sebentar dengan kamu, unjuran. Jadi kita tahu soalan ini sebenarnya dia lebih kepada garis perubahan peratusan. Tunjukkan perubahan
peratusan itu menggunakan graf garis. Dan of course lah, peratusan ada perubahan yang positif, ada perubahan yang negatif. So most likely nanti kita akan lukis graf tu dalam keadaan beginilah. Ini adalah sebagai contoh. Kalau dulu kita akan gunakan bar lah, seperti mana cikgu katakan tadi, untuk melukis perubahan peratus tersebut. Okay, now. So tajuk dia aliran perubahan peratus pengeluaran dalam negara kasar mengikut sektor dari tahun 2017 hingga 2019. So tahun di sini dilipatkan 3 tahun lah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Okay, catatkan semua label pemboleh ubangnya. Tahun, jenis aktiviti ekonomi. Okay, tahun dia, unit dia ada dilabelkan. Okay, dan ini adalah aliran perubahan peratusan bagi KDNK mengikut sektor. Okey, ini perubahan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Jadi sekarang kita perlu kira dia punya peratus. Okey, unit dia dalam peratus. Kemudian perubahan peratusan bagi 2018 dan 2019 catatkan di sebelah sini. Jadi kita perlu cari dia punya perubahan peratusan. Tetapi cuma kali ini kita lukis dia dalam bentuk garis. Baik, ini adalah data-data yang telah dicerap mengikut teks. Okey. Jadi tahun 2017 ke tahun 2018 peningkatan sebanyak 0.43%. Harus diingatkan di sini kepada calon-calon peperiksaan. Pengiraan peratus di dalam melukis graf, menulis data dalam jadual haruslah sentiasa dalam 2 titik perpuluhan. Okay, yang lain tu anda boleh cuba sendiri nanti. Okey, baik. Ini adalah contoh dia lah ya. Di mana setelah dikira, okey, 0.43 ini pula 2.04. Bagi sektor pelombongan dan kuari, negatif 2.32%. Kemudian tahun-tahun seterusnya perubahannya menjadi negatif 1.59. So lengkapkan seperti biasa, seperti mana anda melukis, menyediakan jadual bagi graf bar memesong. Pengiraan dia dengan cara dia adalah sama. Ya. Okey, baik. Kemudian sumber. Baik, untuk tajuk perlu dilengkapkan ya, sebab tajuk di sini ni akan membawa markah jadual. Dalam jadual 2 markah diberi. Kemudian data pun sama juga ya, 2 markah akan diberi oleh pemeriksa. Dan sumber ya, sumber 1 markah. Jadi untuk jadual, peringatan kepada semua calon, 5 markah di sini ni sebenarnya kelas ya. Dibagi hanya apabila graf mungkin tidak menepati skema MPM, dalam erti kata yang lain terpesong. So maka jadual akan diberi oleh pemeriksa. Jadi ingat di sini kita perlu lengkapkan tajuk, label-label utama, unit dia dan juga data betul dengan sumber, maka calon layak dapat 5 markah di sini. Okey, macam mana kita nak sediakan graf garis memesong? Okey, bagi 3 tahun di sini. Ini contoh dia yang telah cikgu sediakan template dia lebih awal. Okey, tajuk catatkan seperti biasa, Malaysia aliran perubahan peratusan pengeluaran dalam negara kasar mengikut sektor dari tahun sekian-sekian. Label dia bawah turun, aliran perubahan peratusan pengeluaran dalam negara kasar mengikut sektor. Kalau mau selamat maksud cikgu ialah salin biar lebih, jangan kurang di sini ya. Kadang-kadang ada setengah calon dia tidak boleh membuat keputusan, cikgu mau salin sampai ke peratusan kah atau cukup kah aliran perubahan peratusan, ataupun cikgu mau salin sampai ke pengeluaran. So kalau saya cakap dengan calon selalunya, kalau kamu tidak boleh membuat keputusan di dalam peperiksaan, mau salin sampai ke mana, kadang-kadang kata kunci dia mengelirukan calon, macam cukup sudah dia salin. Tidak apa,
polisi cikgu senang. Biar lebih, jangan kurang. Selalunya cikgu minta calon akan berhenti sebelum tahun ataupun tempoh. Bawalah dia turun ke sini. Makanya kalau terlebih panjang pun MPM paling-paling akan tolak setengah markah sahaja. Dan unitnya jangan lupa ya, unit dia sebab sekarang ni kita mengira peratusan perubahan. Jadi unit dia sentiasa dalam peratus. Okey, jangan pula tercatat RM juta akan menyebabkan kehilangan 9 markah ya. Okey, mari kita plot data. Okey, sebelum kita plot data seperti biasa, ini dia punya skala yang telah ditetapkan. Okey, nanti kamu boleh cuba sendiri. Okey, kemudian di sini ni seperti biasa, titik origin. Dan di bawah dia nilai negatif yang paling kecil, tarik satu garis ke penghujung. Okey, macam mana kita memplot? Kalau dulu kita memplot graf bar memesong menggunakan jadual, okey, di mana kita rujuk kepada ruangan ini. Okey, perubahan peratusnya 2017 hingga 2018 0.43. Sekarang pun sama juga. Okey, jadi kita cari 0.43. Sebelum itu 1 cm. Ini ramai calon yang masih lagi keliru. Macam mana cikgu selalu mengira petak untuk memplotkan data yang dikira. Contohnya lah kan, sekarang kita guna 1 cm bersamaan dengan 1%. Dan di dalam setiap petak 1 cm persegi ini, dia ada 5 petak kan. Jadi kita bahagi 5. Maksudnya satu petak kecil, kalau kita lihat di sini nih, ya, 1 bahagi dengan 5. Maksudnya setiap petak kecil bernilai 0.2%. Okey. So, sekarang kita mau plot 0.43. Jadi ambil kalkulator. 0.43 kita bahagi dengan 0.2%. Maksudnya kita akan lukis pada petak 2.2. Okey, so kita ambil pembaris, kita lukis ya. Contohnya ya, ini 2.2. Dan kita ada 3 tahun sahaja di sini nih ya. 3 tahun maksudnya ada 2 tahun perubahan data dia di sini. So kita boleh buat jarak sikit. So tadi kita dapat kira 2.2, petak 2.2. Jadi kita plot 2.2, petak kedua. Okey, kemudian tahun seterusnya ialah 2.04. Jadi ambil kalkulator 2.04, kita bahagi balik dengan satu petak kecil. Jadi maksudnya kali ini kita kena plot pada petak ke 10.2. Okey, kita kasih jarak sikit, tidak masalah. Kita jarak sampai sini 10.2. Okey, ini sudah 10 petak di sini nih ya, 10.2. Okey, kemudian anda boleh, of course kita petak, kita pangkal kelas, selalunya kita akan gunakan pensel. Okey, cikgu gunakan pen supaya kamu nampak lebih terang sikit. Jadi kita petakkan di sini nih, selepas itu kita sambung gunakan pensel warna ataupun pen berlainan warna. Bagi aliran perubahan peratusan sektor pertanian, kita sudah dapat dia punya garis perubahan peratusan di sini. Sebab peratusan perubahannya di sini ni hanya melibatkan 3 tahun sahaja. Ini perubahan bagi tahun 2017 hingga tahun 2018. Yang ini pula adalah tahun 2018 hingga tahun 2019. Harap jelas ya. Okey, kemudian kita lihat lagi satu cara contoh pemplotan untuk sektor pelombongan dan kuari pula. Negatif 2.32. Jadi ambil negatif 32 ni bahagi 0.2. So kita tahu kita kena plot pada petak ke 11.6. Tapi kali ini sebab nilai dia negatif. Jadi kita plot petak 11.6. 10
11 kasih lebih sampai setengah lah. 11.6 di sini. Okay, last. Negatif 1.59 bahagi 0.2. Jadi kita plot pada petak 7.95. Maksudnya petak ke-8 sudah ini. Jadi masih lagi bernilai negatif kan? 5, 6, 7, 8. Okay, plot. Habis. Okay, gunakan pensel ataupun pen hitam. Plot. Selalunya cikgu galakkan gunakan pensel. So, kita punya graf untuk garis untuk sektor pelombongan dan kuari sudah siap. So, untuk sektor-sektor yang lain anda boleh teruskanlah di sini. Baik, sebenarnya graf garis memesong ini dia lebih menjimatkan masa dari segi persediaan graf untuk melukis graf. Sebab kita hanya perlu plot dan sambungkan titik garis tersebut sahaja. Tidak seperti mana graf bar memesong, graf dia kalau melibatkan 2 tahun, graf dia adalah berjarak. Tetapi kalau dia melibatkan 3 tahun dan ke atas, maka anda perlu buat dia dalam bentuk berkelompok. Graf garis memesong, sambungkan sahaja dia punya perubahan peratusan. Dari satu perubahan kelompok tahun kepada perubahan kelompok tahun yang seterusnya. Okay, so kalau dia melibatkan lebih dari 3 tahun, let's say ada 4 tahun, jadi kena bahagikan ruang dia dengan seimbang lah. Mungkin dari tahun 2017 sampai 2020 kan. Jadi 2017 hingga 2018, 2018 hingga 2019 di tengah-tengah, dan satu lagi 2019 hingga 2020 di sini. Jadi Cikgu Chong hanya buat satu contoh melibatkan 3 tahun kepada kamu sahaja di sini. Okey, baik. Yang selebih tu Cikgu harap kamu jelaslah. Di sini kita kosongkan. Ya. Tak perlu catat apa-apa. Tidak perlu tulis di sini ni sektor. Tak perlu sebab label petunjuk ada sudah cukup memadai di bawah tunjukkan. Yang penting labelkan tahun di sini. Kehilangan tahun di sini ni akan menyebabkan kehilangan 9 markah ya. Calon-calon please take note. Okey, baik. Tahun perubahan bagi tahun peratusan perubahan bagi tahun 2017 hingga 2018. Yang ini 2018 hingga 2019 lah. So, skala dia 1 cm sama dengan positif minus 1%. Ya, jangan lupa letak sign positif dan minus di sini ni. Okey, untuk sektor pertanian kita plot lah di sini ni ya. Seperti biasa. Okey, yang ini adalah untuk sektor pertanian. Senang sahaja. Tak payah buat apa-apa fashion ataupun cara untuk melukis petunjuk di sini. Biar simple begini sahaja. Okey, baik. Kemudian sumber lah. So harap jelas lah. Soalan ini dia hanya satu kali pernah keluar di dalam STPM 2018 sesi ulangan lah. Okey, mudah-mudahan video ini dapat membantu anda untuk lebih berhati-hati dan lebih bersedia dengan soalan ini andai kata kalau keluar dalam STPM. Sekian.